والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Kita sambung muka surat 77. Muka surat 77. 77. Baris yang bawah sekali. Kita masih lagi membincangkan tentang pengajaran-pengajaran yang dapat diambil daripada surah Al-Fatihah, khususnya Bismillah dan juga fadilat kelebihan Bismillah. Begitulah keindahan Islam yang memerintahkan kita supaya membaca basmalah di awal setiap pekerjaan yang kita lakukan supaya berjaya dan mendapat keberkatan. Jadi salah satu daripada ayat di dalam surah Fatihah ini adalah basmalah ataupun bismillah. Pada bulan lepas kita telah baca tentang huraian perbahasan yang dikemukakan oleh para ulama tentang kita diperintahkan apabila kita nak menyembelih seseekor binatang ataupun kita nak melepaskan anjing buruan kita untuk binakat binatang-binatang buruan di dalam hutan ini, diperintahkan kita membaca Bismillah. Wa idza arsalta kalbaka wa dzikra rasulullahi alaihi fakul. Apabila kamu melepaskan anjing kamu dan kamu membaca Bismillah, anjing itu dapat menangkap binatang buruan, kita boleh makan binatang tu tanpa disembelih. Sebab tu pentingnya baca Bismillah. Begitu juga apabila kita nak menyembelih seseekor binatang. Sebagaimana yang diajar di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi. Dan insya-Allah tak lama lagi kita akan sambut raya Korban. Dan bila kita menyambut hari raya Korban, di antara ibadah yang dilakukan pada hari raya Korban ataupun hari raya haji ni, kita apa? Kita menyembelih binatang-binatang korban. Maka sebelum kita nak sembelih itu, kita kena disunatkan kita baca Bismillah. Dalam mazhab Syafi'i, baca Bismillah itu sunat. Di dalam mazhab yang lain, baca Bismillah itu wajib kerana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi kita nak baca lagi sambungan daripada pelajaran kita yang telah kita bahas pada bulan lepas tentang kepentingan dan juga kelebihan membaca Bismillah. Begitulah keindahan Islam yang memerintahkan kita supaya membaca basmalah. Basmalah ini maknanya Bismillah di awal setiap pekerjaan yang kita lakukan supaya berjaya dan mendapat keberkatan. Jadi nak buat apa pun sunat kita baca Bismillah. Nak makan, nak minum, nak keluar rumah, kita masuk rumah, sunat kita baca Bismillah. Ini menunjukkan bahawa tuntutan supaya sentiasa mengingati Allah adalah suatu kewajipan yang mesti dilakukan oleh manusia. Bila kita sebut Bismillah dengan nama Allah, di sini sebagai suatu penjelasan, penerangan, kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa ingat kepada Allah. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak, kata Allah, semoga kamu memperolehi kejayaan. Jadi jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beberapa ayat Quran ni, nak berjaya ni kena banyak ingat Allah. Dalam perniagaan, di dalam pelajaran, di dalam sesuatu aktiviti dan perbuatan kita, kena banyak ingat Allah Taala. Sebab yang menentukan kejayaan dan kemunduran, gagal dan berjayanya sesuatu pekerjaan itu adalah kerana Allah yang menentukan. Dalam hidup kita, di dalam pekerjaan harian kita, kita mencari rezeki yang halal umpamanya, berjaya tak berjaya adalah ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesuatu pekerjaan yang nak dibuat itu disunatkan, bahkan digalakkan kita membaca Bismillah. Kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa ajzam wa abtar. Setiap sesuatu pekerjaan ataupun perbuatan yang tidak dimulakan dengan membaca Bismillah, perbuatan itu aqta', terpotong. Terpotong ni di sini maknanya tak sempurna, tak lengkap. Maknanya perbuatan itu cacat. Perbuatan itu cacat. Sebab itu digalakkan kita membaca Bismillah, dan
Dengan membaca bismillah itu mengingatkan kita supaya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Jumaah ayat yang ke-10. Fa idza qudiyatish salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian setelah selesai sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang Jumaat. Maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati daripada limpah kurniaan Allah. Serta banyakkanlah mengingati Allah dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Apabila telah disuruh sembahyang Jumaat kan, ayat yang sebelumnya, wa idza nudiyatis salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Apabila disuruh dipanggil untuk menunaikan sembahyang Jumaat, maka apabila kedengaran seruan azan, Allah Taala suruh apa? Datang ke masjid. Di sini ulama kata al-amru lil wujub, maknanya suruh mesti kena datang. Siapa-siapa yang masih bekerja, melakukan sesuatu aktiviti, perbuatan, apabila dengar suruhan azan ni, dia tak berhenti, hukum dia haram. Kecuali bagi golongan yang bukan dikhitabkan sembahyang Jumaat, seperti kaum wanita. Dia menyaga ke, dia buat aktiviti apa ke, tak berdosa. Sebagaimana yang disebut di dalam tafsir Al-Qurtubi. Adapun bagi orang yang dikhitabkan, yang disuruhkan sembahyang Jumaat ni, dia mesti kena berhenti serta-merta terus pergi ke masjid untuk menunaikan sembahyang Jumaat. Sebab apa dia kata wazarul bai'? Tinggalkanlah jual beli. Sebab di zaman Nabi, salah satu daripada sumber ekonomi orang Islam pada masa itu adalah berniaga. Dia mau duduk berniaga lah. Jadi sebelum turunnya ayat ini, mereka terus berniaga sebagaimana biasa. Jumaat tak Jumaat ni berniaga je. Tetapi bila turunnya ayat ini, kena berhenti segala aktiviti, khususnya perniagaan. Sebab menjadi sumber ekonomi orang Arab pada ketika itu, berhentilah, pergilah ke masjid untuk menunaikan sembahyang Jumaat. Fas'au ila zikrillah. Zikrillah di sini menunaikan sembahyang Jumaat. Tinggallah segala jual beli. Dan sebaliknya, setelah menunaikan sembahyang Jumaat dan setelah diikuti dengan mendengar khutbah, Allah Ta'ala kata di dalam ayat yang kita bacakan tadi, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Setelah kamu menunaikan sembahyang, hendaklah kamu bertebaran di atas muka bumi ini mencari rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Menunjukkan bahawa agama Islam ini yang pertama sekali, bukan sahaja nak suruh kita buat ibadat je, duduk di atas jadah je, duduk di masjid je, tanpa melakukan aktiviti-aktiviti yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain, khususnya mencari rezeki. Maknanya Islam itu dia ada hubungan antara dunia dan juga akhirat. Bukan duduk masjid je 24 jam, baca Quran je, tak buat aktiviti lain. Jadi kalau yang kita sebut baca Quran sembahyang tadi, iaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sudut pekerjaan ini adalah hubungan kita sesama manusia. Kita nak mencari rezeki yang halal untuk menanggung keluarga kita, yakni hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jadi maknanya apa dia? Maknanya hubungan antara kita dengan Allah dan juga sesama manusia. Jadi suruhan yang pertama, berdasarkan kepada ayat yang kita bacakan tadi, ulama kata fantashiru fil ard, di situ bertebaranlah di atas muka bumi, maknanya suruhan yang menjurus kepada makna harus. Apa maksud? Selepas bagi salam terus kena bangun ke? Wajib ke? Sebab ayat ni kata macam tu. Selepas bagi salam tu terus bangunlah. Buat apa zikir-zikir lagi? Zikir tadi dah zikir dah. Masa nak sembahyang Jumaat tadi, dengar azan tadi, dia suruh datang untuk mengingati Allah. Tetapi lepas bagi salam terus bangunlah. Sebab Quran kata, apabila kamu telah menunaikan sembahyang, bertebaran dia di atas muka bumi. Di sini ulama kata hukum arahan di dalam ayat ini hukum dia harus. Maka siapa-siapa yang nak bangun terus boleh. Dia teruskan sambung pekerjaan pekerjaan dia, aktiviti yang dia buat yang tak selesai lagi sebelum dia menunaikan sembahyang Jumaat, maka disambung balik. Adapun bagi sesiapa, mana-mana orang yang tak ada pekerjaan, dia boleh zikir lama-lama, duduk di masjid, tak semestinya terus bangun.
Jadi maknanya suruhan ini membawa kepada makna harus. Sebab dalam Quran ni, dalam sebagaimana yang telah kita bahaskan di dalam pelajaran dan pengajian kita yang lalu, ada suruhan yang membawa kepada wajib, ada suruhan yang membawa kepada sunat, ada suruhan yang membawa kepada makna harus. Maknanya boleh dia bangun, boleh dia duduk. Dan sebahagian daripada sahabat Nabi SAW, bila ayat ini diturunkan, ayat ini datang, mereka terus bangun, bergegas-gegas, terus menyambung pekerjaan masing-masing. Sebab apa? Dipegang kepada zahir ayat. Jadi di dalam memahami Al-Quran, sebahagian daripada kalangan ulama berpegang kepada zahir. Zahir kata macam tu, macam itulah, tanpa perlukan kepada perbahasan yang lanjut, tanpa perlu melihat di sudut makna-makna, arahan-arahan yang hakiki macam mana. Bagi kita orang Islam ni, sebahagian ulama, kita berpegang kepada ini suruhan yang membawa kepada makna apa? Makna harus. Tak semestinya kita bangun terus. Kalau kita tak ada aktiviti lain, apa-apa pekerjaan, kita sambung zikir kita dan kita berdoa. Okey, daripada ayat yang kita bacakan tadi juga, sebahagian ulama menetapkan bilangan. Sebahagian daripada ayat yang ada di dalam surah Jumaat, selain daripada ayat yang kita bacakan tadi, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Daripada ayat itu, sebahagian ulama menjadikan dalil dan hujah di dalam mazhab mereka, yakni sembahyang Jumaat itu mesti kena 40 orang. Sebab apa? Bulan lepas dah saya sebut. Sebab mereka berpendapat bila Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah, pedagang-pedagang yang datang daripada luar Madinah lalu datang ke Madinah, sebahagian sahabat ini tinggal semua, pergi berjual beli di luar masjid. Dan apabila mereka sambut pedagang yang datang daripada luar ni dengan kompang. Jadi orang Madinah macam itulah, dia sambut orang datang ke negara mereka, untuk menyeronokkan mereka main kompang. Jadi itu sebagai satu hiburan. Dan juga untuk berurus niaga dengan orang luar, tinggal Rasulullah. Sebagian ulama kata yang tinggal tu 40 orang. Lalu mereka letakkan kaedah di dalam mazhab mereka, sembahyang Jumaat ni mesti 40 orang, sekali imam. Kalau tak cukup, sembahyang tu sah tak sah? Tak sah. Tak sah sembahyang Jumaat tu. Ada yang kata 32 orang, ada yang kata 3 orang. Ini berbagai-bagai pendapat. Jadi kita tengok sedikit kesimpulan yang disebut oleh ulama di dalam kitab fiqh di dalam mazhab masing-masing. Qad ikhtalafa al-ulama'u rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-mas'alati ala aqwalin katsirah. Ulama berbeza pendapat dalam masalah ini dengan pendapat yang banyak. Ashharuha anna al-'adada alladhi tanqa'idu bihi al-jum'atu 40 rajulan. Sebahagian daripada pendapat ulamanya 40 orang. Wa bi qala imamani Malik wa Syafi'i. Pendapat yang kata 40 orang tu pendapat yang dipegang oleh Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i sendiri rahimahullah, wa jama'atun, dan satu kumpulan daripada kalangan ulama. Wa huwa al-masyhur min mazhabil Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Dan ini juga pendapat yang masyhur di dalam mazhab Hanbali, 40 orang. Wahtaju ala dhalika bima ruwiya anna awwal jum'atin jumi'at fil madinati kanat bihadzal adad. Mereka berhujah, sembahyang Jumaat yang mula-mula dibuat di Madinah inilah bilangannya, 40 orang. Beberapa imam dan ulama tadi seperti Imam Syafi'i, pendapat yang masyhur di dalam mazhab Hanbali, dan juga Imam Malik kata 40 orang tu, mereka memberi alasan bahawa awal-awal Jumaat yang dibuat di Madinah 40 orang. Mereka kata macam tu. Lalu diletakkan di dalam kaedah mazhab mereka, kena 40 orang. Qila tanqa'idu bi 12 rajulan. Pendapat yang kedua kata 12 orang padan lah, sekali imam. Ada tak masjid yang buat 12 orang je yang Jumaat? Ada pendapat kata 12 orang. Wa huwa qaulur Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Syekhul Imam Malik. Ini pendapat Rabi'ah, guru kepada Imam Malik bin Anas rahmatullah.
Wa qila tanqaidu bi arba'atin. Pendapat yang ketiga kata 4 orang. 4 orang sah mai Jumaat sekali imam. Wa huwa mazhabul imami Abi Hanifah rahimahullahu taala. Ini pendapat Imam Hanafi 4 orang. Kalau masjid ni minggu depan tak ramai orang datang, tinggal 4 orangnya, buat jugalah Jumaat. Tak payah buat Zuhur. Sekurang-kurangnya dengar jugalah khutbah kan. Kalau tak ada maya Zuhur, tak ada khutbah, tak ada tazkirah lah, tak ada ceramah. Jadi rugi kita. Tapi tak pernah berlaku 4 orang kan. Kalau tak ada orang malas datang belaka, sibuk dengan apa, sekarang ni musim apa? Musim buah-buahan kan, duk menyaga apa, tak datang. Tak datang tu salah lah. Tapi takkan orang masjid tak buat Jumaat, buat juga walaupun 4 orang. Wa qila tanqaidu bi thalathatin. Pendapat yang kelima ini, keempat 3 orang. Wa hadzal qaul wa huwa qaulul Imam Auza'i. Ini pendapat Imam Auza'i, Imam Ahli Syam pada masanya rahimahullah, wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad rahimahullahu, zakaraha anha jama'atu min ashabi minhum Muwafiq wa Muqni' wa sahibul furu' wa ghairihima. Sekurang-kurangnya dia kata 3 orang. Wa ikhtaraha hadzal qaula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wa qila tanqaidu bisnaini fil mas'alatin aqwalun akhar. Jadi Ibn Taimiyah kata 3 orang boleh. Yang paling sedikit berapa orang? Iaitu 2 orang. Pendapat Imam Bukhari sebagaimana yang disebut di dalam sahihnya, al-isnani fama fawqahuma fajama'atun. 2 orang terangkat jemaah. Seorang imam, seorang makmum terangkat jemaah. Maknanya kita nak sembahyang jemaah ni sekurang-kurangnya 2 orang. Bila jemaah terangkat, maka Jumaat pun terangkat. Bila jemaah itu sah 2 orang, dikira jemaah juga walaupun 2 orang, maka Jumaat pun terangkat juga. Itulah sedikit perbahasan yang dikemukakan oleh para ulama tentang bilangan Jumaat. Okey. Kita sambung lagi perbahasan tentang kelebihan basmalah ataupun bismillah. Apabila setiap hamba sentiasa ingatkan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan memenuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Fadhkuruni azkurkum. Ini suatu janji daripada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mungkir janjinya. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mungkir janjinya. Jadi, apa janji Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Siapa-siapa yang ingat kepada dia, dia akan ingat kepada orang tu. Jadi kalau kita sentiasa beribadat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pada masa-masa yang tertentu, keadaan-keadaan yang tertentu, hari-hari yang tertentu, kita ditimpa musibah oleh Allah, bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berdoa kepada Allah untuk melepaskan, menghindarkan daripada musibah tersebut. Insya-Allah Allah Taala akan hilangkan, Allah Taala akan hapuskan, sebab sentiasa kita ingat kepada dia. Ataupun menambah keberkatan dia dalam kehidupan dia, memurahkan rezeki dia, hasil daripada sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebut jenis yang kaki maksiat ini, maksiat dia tak tinggal, dia jadi dah sebati dalam diri dia. Tapi dalam waktu yang sama dia ingat juga kepada Allah Taala, tang maksiat, tang zikir. Sebab orang kata apa, minyak dengan air tak boleh bercampur. Sepatutnya bila buat maksiat, biar kadang-kadang orang tak ingat Allah Taala langsung. Bila jenis kaki ibadat, dia berhenti maksiat. Jenis duk sembahyang kan tak layak seorang yang jenis kaki sembahyang buat maksiat. Sebab inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah diri daripada kekejian dan kemungkaran. Biasanya bila buat ibadat ni tak buat maksiat. Tapi ada juga orang jenis ingat juga kepada Allah, tapi maksiat buat juga. Tak sembahyang, nombor ekor dia tikam juga.
Mengumpat juga, hentam orang juga. Rasuah juga, pergi masjid tak tinggal juga. Ada juga di kalangan manusia dalam dunia macam tu. Tetapi ulama kata bila dia duk ingat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan memberi suatu kesedaran kepada dia. Memberi keinsafan. Tak layak aku yang jenis ingat Allah Taala dalam waktu yang sama aku lawan Allah Taala. Aku langgar hukum hakam Allah Taala. Maka Allah Taala bagi petunjuk dan hidayah kepada dia. Sehingga orang kafir pun kalau dia buat baik. Kafir tu kafir lah. Dia dengan tokong dia, dengan berhala dia, dengan arak dia, judi dia, makanan-makanan yang haram, yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu dia buat. Dalam waktu yang sama, dia pun banyak juga melakukan kebajikan. Bagi bantuan kepada orang susah kan umpamanya, tolong orang miskin ke. Suatu hari nanti Allah Ta'ala insya-Allah akan beri hidayah kepada dia. Kerana ini pernah berlaku di zaman sahabat, di zaman Rasulullah. Sahabat ni jenis kaki maksiat tapi dia buat baik kepada orang. Setelah dia masuk Islam, lalu dia tanya Rasulullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang bagaimana amalan-amalan kebajikan dan perbuatan yang dibuat semasa kafir dulu. Rasulullah kata, "Aslamta ala ma aslafta minal khair." Kamu masuk Islam ni sebab daripada kebaikan yang kamu buat pada zaman kafir dulu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyia-nyiakan amalan orang yang buat baik. Walaupun dia orang kafir, Allah Taala akan nilai. Apatah lagi orang Islam tak pernah jadi kafir kita ni kan. Alhamdulillah tak pernah sesat. Sebab berpegang kepada Quran dan Sunnah. Lagi-lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi petunjuk dan hidayah. Janji di dalam ayat ini, siapa-siapa yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat kepada dia. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan kamu kufur. Bersyukur ini kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa nak kena berterima kasih? Kalau orang bagi kepada kita pun sebagai di sudut adabnya, kita sebut terima kasih. Kadang-kadang orang tambah lagi terima kasih daun keladi. Kalau boleh nak lagi. Kita hubungan kita dengan orang pun kita berterima kasih. Bagi apa pun kita terima kasih. Apatah lagi pemberian dan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang bagi kat kita tak banyak mana pun, disuruh, diperintahkan, digalakkan kita mengucapkan sebagai terima kasih, sebagai tanda syukur dan untuk menggembirakan orang yang memberi sesuatu pemberian kepada kita. Besok dia bagi lagi. Ini ambil je, dahlah muka masam, terima kasih pun dia tak ucap. Taubat lahum sekali tu je dia dapat. Tak terima kasih. Orang pun rasa tak nak bagi dah. Dia kata sombong. Kepada orang boleh suruh terima kasih, apatah lagi kepada Allah. Allah Ta'ala bukan bagi sikit-sikit nikmat dan kurniaan kepada kita sebagai seorang hamba. Dia bagi terlalu banyak. Banyak mana pemberian dan anugerah Allah Ta'ala kepada kita? Tak boleh nak kira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira, nak bilang, nak hitung nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, tuan-tuan tolong kira. Daripada lahir-lahir, kalau daripada lahir tak ingat kan, daripada akhir balik sehingga sekarang berapa banyak Allah Ta'ala bagi? Cerita bab makan minum saja pun tak terkira dah. Berapa banyak nasi kita makan, berapa banyak kita minum air, itu bab makan minum. Tak kira bab Allah Ta'ala bagi pendengaran, penglihatan, nyawa kita. Nikmat yang paling besar apa dia? Daripada kalangan nikmat-nikmat yang banyak tu, apa yang paling besar? Iman dan Islam. Kerana dengan iman dan Islam adalah kita dapat hidayah, petunjuk, dapat memilih jalan yang benar. Sehingga diperintahkan supaya kita berdoa. Setiap kali kita menunaikan sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Sebab jalan ni banyak kan. Jalan atas dunia ni macam-macam. Jalan-jalan karut banyak. Yang dibawa oleh manusia, semua orang nak ajak pergi kepada jalan dia. Du'atun ala abwabi jahannam. Semua orang nak ajak pergi ikut dia. Dan sebahagian daripada ajakan orang itu ikut masuk kumpulan dia, Nabi bagi gambaran ajak masuk neraka. Du'atun ala abwabi jahannam, doa untuk ajak masuk pintu neraka. Itu hak sesat.
Hak yang kata nak bawa kepada agama ni pun banyak kumpulan. Banyak pemikiran-pemikirannya. Dan ada kaedah kumpulan masing-masing pula tu. Ini kaedah ni, masuk kumpulan ni kena ini pegangan dia. Semua ajak masuk kumpulan masing-masing. Semua kata betul semua. Jadi kalau kita orang awam ni macam mana hadirin sekalian? Nak menentukan, nak membezakan yang mana satu betul, mana satu salah. Sebab jalan ni banyak. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jalan ni banyak. Jangan pening kepala. Jangan jadi sukar dan sulit bagi kita untuk nak cari kebenaran. Ikut jalan Nabi. Fattabi'uni. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Jalan tu kamu ikut. Memang belah banyak jalan. Nak ikut mana satu ni? Ikut hak Nabi bawa. Hak Nabi bawa ni berdasarkan, bersumberkan kepada Quran dan hadis. Kalau ikut jalan ni tuan-tuan, ini satu jaminan. Jalan lain tak ada jaminan. Jalan lain tobat lahum tak ada jaminan betul tak betul. Jalan ni dah confirm betul. Sebab Quran ajar macam tu, wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul, kamu ambil, kamu pegang, kamu amalkan. Apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasul, hendaklah kamu tinggalkan. Dan Nabi pun bagi jaminan, taraktu fikum amran lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu dua arahan, dua perintah yang perlu wajib kamu ikut. Kitab Allah dan juga sunnahku. Tapi dah tak nak mengaji tafsir, macam mana nak ikut kitab Allah? Baca juga Quran kan, tapi kita tak faham. Macam mana kita nak ikut saranan-saranan, arahan-arahan dan perintah daripada Quran? Quran tak faham. Ditafsirkan di dalam hadis Nabi. Sekarang ni dah ada orang, kumpulan, golongan ajak orang. Ni pun satu haru juga. Ajak orang ber-Quran saja. Hadis tak payah. Hadis ni pening dia kata. Saya tak faham hadis, macam mana saya nak ikut? Kamu tak faham, kamu belajarlah. Dia tak cukup dengan Quran saja. Kalau kita pegang Quran, sekarang ni orang Muslim orang buat apa? Buat haji kan? Bukan buat bendang, walaupun perleh ni banyak bendang. Saya kata Muslim orang buat apa? Buat haji. Buat haji tu bulan apa? Orang buat haji ni bulan apa? Bulan ni kan? Bulan ni tu bulan apa? Zulkaidah, Zulhijjah kan? Jadi dalam Quran sebut tak bulan apa nak tunai nak buat haji? Tak sebut. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang tertentu. Tak disebut. Tak ditafsirkan, dihuraikan bulan apa nak pergi menunaikan haji. Tetapi dihuraikan melalui hadis Nabi. 2 bulan lepas kita buat apa? Puasa kan? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Allah Ta'ala suruh puasa. Adakah sepanjang tahun? Bulan apa? Bulan apa nak kena puasa? Tuan-tuan jawab bulan Ramadan. Dalam Quran tak sebut bulan apa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang dulu-dulu puasa, umat yang terdahulu. Hasil daripada puasa, kamu bertakwa. Kamu akan jadi orang yang baiklah bila berpuasa, menahan diri daripada sesuatu yang dilarang dan ditegah oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam Quran sendiri tak cerita bulan apa nak kena puasa. Ditafsirkan melalui hadis Nabi. Banyak kalau kita nak baca ayat-ayat Quran ni, kalau tak dihuraikan oleh hadis, maka confirm tak faham. Nak solat tak boleh. Bukti dia macam mana? Memang dalam Quran Allah Ta'ala kata bab rokok ada sebut dalam Quran. Farqa'u ma'ar raki'in. Rokoklah bersama dengan orang yang rokok. Wasjud wa qatarib. Ada sujud. Tetapi selepas rokok, adakah terus sujud? Rokok ni jangan bangun lah. Bangun i'tidal. I'tidal tak sebut dalam Quran. Jadi lepas rokok ni, terus sujud. Macam tu ke orang sembahyang? Kita nak rot, nak tolak,
Hujah-hujah orang anti hadis ni cukup senang tuan-tuan. Saya boleh cerita 2-3 minit tuan-tuan boleh faham. Tak payah belajar banyak-banyak. Bab semayang saja tak lepas lah. Nak semayang macam mana? Duduk istirahat. Tak ada. Tak apalah dia kata jenis kami tak semayang duduk istirahat sebab dalam Quran tak sebut. Okey. Selepas rokok tu nak buat macam mana? Kita tidak lah sebab kita mengaji hadis kan. Dia pakai duduk macam tu. Maka daripada rokok tu terjun lah. Terjun kepada sujud. Ha? Tak ada. Jadi sebenarnya nak kembali kepada agama Islam ni dia tak padan. Ha? Bila nak berhenti? Nak baca apa? Senyap je. Orang Perak kata buat mata dia. Allahu Akbar mata je. Allah tu ada sebut juga dalam Quran kan. Tapi nak baca apa? Semua dia kena tengok daripada hadis Nabi. Jadi tak payah pening-pening tuan-tuan. Oh, macam mana nak hujah dengan buak-buak ni kan? Senang je. Quran saja menjawab. Jadi Allah Ta'ala suruh kerat tangan orang mencuri. Nak kerat sebelah sini? Sebelah sini ke? Allah Ta'ala suruh sebab orang berzina. Nak ambil apa? Batang cangkui? Batang cangkui ke kayu. So mana nak bantai orang berzina? Bukan rotan. Dia tak sebut rotan dalam Quran ni. Batang paik ke? Boleh jadi besi. Besi yang bersusul lengan ni rotan orang berzina. Boleh jadi macam tu. Sebab tak sebut dalam Quran. Jadi maknanya nak kembali kepada agama tak padan dengan Quran. Kerana diperincikan melalui hadis Nabi, hadis-hadis Nabi SAW. Dan tujuan diutuskan Nabi pun untuk hurai Quran. Nabi-Nabi yang terdahulu untuk hurai isi yang terkandung di dalam kitab masing-masing. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Kami tidak mengutuskan mana-mana rasul sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan dengan bahasa tuturan mereka untuk memberi penjelasan huraian kepada kaum mereka masing-masing. Jadi dalam ayat yang kita bacakan tadi, ingatlah kepada aku, nescaya kamu ingat, aku ingat kepada kamu, bersyukurlah kerana Allah Ta'ala perintahkan kita setiap nikmat kita melahirkan kesyukuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi sekiranya kamu syukur nikmat aku tambah lagi. Kalau kamu tak ingat, tak syukur, ingat azab aku pedih. Wala takfurun, jangan jadi kafir. Sama ada kafir di sini maknanya kharaja minal millah, jangan jadi kafir, keluar daripada Islam, ataupun kafir nikmat. Apakah yang dimaksudkan dengan kufur nikmat? Tak bersyukur tu maknanya kufur nikmat lah. Walaupun dia masih berada di dalam agama Islam, tak murtad, tak keluar. Sebab dia tahu agama Islam ni agama yang betul kan. Dia tak keluar daripada agama Islam, tetapi tidak bersyukur. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi terlalu banyak, dia tidak melahirkan kesyukuran. Yang kedua, surah At-Taubah terkandung di dalamnya perintah-perintah Allah supaya berperang. Maka tidak ditulis permulaan surah Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ketika menyembelih binatang, kita disunatkan membaca Bismillah, Wallahu Akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana waktu perang dan waktu menyembelih binatang adalah waktu membunuh. Maka tidak sesuai dengan menyebut perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, kerana perkataan itu membawa rahmat dan kasih. Ini pun selalu orang tanya, kenapa permulaan surah Taubah ataupun dipanggil surah Bara'ah tidak disulis Bismillah, bahkan tidak disunat mana-mana orang nak baca surah Taubah ini dengan membaca Bismillah. Alasan yang pertama yang dikemukakan oleh ulama, apa dia alasan? Karena surah Bara'ah ni surah perang. Nak perang ni apa yang berlaku? Bunuh orang, mencederakan orang. Jadi Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, tak sesuai dengan peperangan. Tidak sesuai. Lalu tidak ditulis dan tidak disunatkan. Begitu juga Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillah sahaja dengan nama Allah. Sebab nak bersembelih binatang itu semacam ganas lah sembelih. Jadi tiba-tiba nak sebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi kita ciok sembelih dia. Seolah-olah suatu benda yang kita kata ganas, jadi tidak sesuai, tidak masuk dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang merupakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang. Tetapi untuk mencapai maksud Allah Ta'ala itu penyayang,
Diperintahkan kepada kita bila menyembelih seekor binatang, kita sembelih dengan baik, dengan sempurna. Fa idza zabahtum fa ahsinul qitlah atau fa ahsinuz zibhah. Apabila kamu menyembelih seekor binatang, hendaklah perelokkan penyembelihan. Bagaimana cara mengelokkan penyembelihan binatang? Ni tuan-tuan semua ni nak kena sembelih ni kan? Bukan tuan-tuan nak kena sembelih, tuan-tuan yang akan menyembelih. Tuan-tuan yang akan menyembelih binatang korban. Macam mana penyembelihan yang betul? Bulan lepas dah kita bagi tahu kan? Di antara sunat di dalam penyembelihan ini mesti menggunakan pisau. Saya tajam. Kalau saya nak kempen boleh lah. Saya bukan jual pisau, tapi saya nak bagi pandangan dan nak cerita pengalaman. Bagaimana cara-cara nak menyembelih binatang dengan sempurna dan mencepatkan kematian. Untuk mencapai maksud, sembelihlah dengan yang terbaik. Nabi kata, fa ahsinuz zibhah. Perelokkan sembelihan macam mana? Pisau yang tajam ni biasanya orang gunakan pisau luar negara, Brazil, Victorinox, Jerman. Yang tu yang cepat. Tarik sekali dua terus putus. Ini orang Melayu kita sembelih 4-15 kali lagi tak masuk-masuk lagi. Subhanallah. Dia dah belajar hadis dah. Nabi ajar sembelihan yang pantas. 15 kali tak selesai lagi. Orang luar negara ni 1000 ekor sembelih. Kalau di Mekah kita tengok kan, sembelih sekejap. Mereka menggunakan pisau yang tajam. Itu sebahagian daripada kaedah bagaimana nak melakukan persembelihan yang sempurna dan juga pantas. Yang ketiga, berkata Al-Qurtubi, bismillah. Ditulis tanpa huruf. Tanpa huruf alif dan juga ba. Dan insya-Allah perbahasan ini kita sambung pada pelajaran yang akan datang. Sekiranya ada sebarang persoalan ataupun kemiskinan, insya-Allah sama-sama kita bincang. Ya. Oleh kerana dalil-dalil yang dalam masalah fiqh ini, dia banyaknya dibina, yakni diasaskan di atas dasar zon, berat sangkaan. Bukan satu dalil yang pasti, yang tepat. Kalau sekiranya ada dalil daripada hadis yang sahih menentukan angka, menentukan bilangan berapa, semua ulama ikut. Kalau 40 orang, semua ikut 40 orang. Nabi tak beritahu. Kalau kata 2 orang, Nabi kata nak buat Jumaat ni mesti 2 orang, mesti 3 orang, mesti 40, mesti 12 orang. Tak sebut. Kajian ulama berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada di hadapan mereka, Rasulullah buat Jumaat ni biasa berapa orang? Tadi kita kata Imam Syafi'i, Imam Malik dan pendapat yang masyhur di dalam Imam Ahmad 40 orang. Mereka berpegang kepada hujah dan dalil awal-awal Jumaat buat 40 orang. Awal-awal Jumaat yang dibuat di Madinah 40 orang. Tetapi adakah itu arahan Nabi ataupun secara kebetulan? Kebetulan je ulama bahas pula. Hak kata 30 orang pun sama lah. Yang kata 4 orang pun sama lah. Jadi mana-mana tempat yang ada 4 orang, buat 4 orang. Ada 40 orang, ada buat 40 orang. Jadi maknanya tak kisahlah berdasarkan kepada mazhab masing-masing. Yang kedua, bagi kita mengikut fatwa negeri-negeri lah. Jangan duk pening. Jadi perlih ni fatwa kadar minima bilangan jemaah berapa lah? Ada sebut dalam fatwa tak? Kalau ada fatwa, ikut fatwa masing-masing. Jangan duk kelahi pula isu ni. Bukan isu masalah besar. Bukan isu GST, SST. Jangan duk kelahi. Ini isu furuk kepada fiqh. Fiqh itu sendiri, al-fiqhu huwal fahmu. Fiqh itu sendiri berdasarkan kepada kefahaman masing-masing. Tapi kena ada dalil lah kan. Fahaman yang disertai dengan dalil. Jadi ulama dah bahas dah. Jadi perlih berapa kadar minimanya terangkat Jumaat. Yang difatwakan ikut je. Macam kami, mesti 40 orang. Tuan-tuan pergi ke negeri Perak, kalau 39, kita buat sembahyang Zuhur.
Jangan tuan-tuan duk kata apa ni, tempat kami ni 20 orang boleh, 4 orang boleh, jangan duk kelahi pula. Sebab ikut fatwa negeri masing-masing. Okey. Ada soalan ni? Ya. Cuti hari Jumaat ni. Itu ya. Itu tadi saya sebut fatwa. Ini berdasarkan kepada arahan kerajaan negeri masing-masing lah pula. Dia nak buat cuti hari Jumaat ke hari Selasa ke, dia punya pasal. Sebab dia berkuasa merintah. Kita ikut je lah. Tak semestinya bila tak cuti hari Jumaat tu orang tak sembahyang Jumaat. Dulu pun kerja sepanjang hari. Jadi tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala tetap ditunaikan. Sebab itu disebut di dalam hadis Nabi, inna li nafsika alaika haqqan wa inna li ahlika alaika haqqan fa'ti kulla haqqin haqqahu. Pada diri sendiri ada tanggungjawab. Kita dengan keluarga kita ada tanggungjawab. Wa inna li rabbika alaika haqqan. Bagi Tuhan kamu juga kamu ada tanggungjawab. Fa'ti kulla haqqin haqqahu. Tunaikanlah kepada yang berhak itu akan haknya, akan kewajipannya, akan tanggungjawabnya. Tanggungjawab kita kepada manusia, kita buat kerja biasa, aktiviti harian biasa. Kita bekerja dengan mana-mana syarikat, mana-mana orang, mana-mana majikan. Maka kita kerja sampai time sembahyang Jumaat, kena sembahyang. Maka tidak timbul isu cuti hari Jumaat ataupun tak cuti hari Jumaat. Dia terletak pada atas diri sendiri. Kerana di sana ada juga negeri-negeri yang cuti hari Jumaat. Tetapi ada rakyat yang tak sembahyang Jumaat juga. Itu bukan hujah. Bukan alasan sebab tak cuti hari Jumaat. Kerana atas diri sendiri dia tak sembahyang. Mana ada orang halang kita sembahyang Jumaat? Nampak? Zaman Nabi bekerja juga. Tapi sembahyang Jumaat ni penuh masjid. Jadi sampai bila ramai orang sembahyang dan ada bila terlalu ramai di zaman Saidina Osman ni, ada jugalah yang terlupa, terlalai kan. Di atas kesibukan yang tertentu, mereka bercocok tanam, menternak binatang. Lalu Saidina Osman dia istihad supaya dilaungkan suruhan azan 2 kali. Itu istihad kerana apa? Berdasarkan kepada masalah pada ketika itu. Atas nama orang yang sibuk tadi nak berhenti sembahyang Jumaat, tak berhenti juga. Maknanya masih bekerja juga pada hari Jumaat. Bukan suatu penghalang, bukan suatu alasan untuk tidak datang hari Jumaat kerana tak dapat cuti. Okey, ada soalan lain? Ya. Apa? Haji. Patang larang yang berkaitan dengan sunat lah. Yang Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza ra'aitumul hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an ash'arihi wa asfarihi." Apabila masuknya bulan Zulhijjah, mana-mana orang daripada kalangan kamu yang nak buat korban, hendaklah dia tahan dirinya daripada dia potong kuku dan juga dia gunting rambut. Kuku jangan dipotong, rambut juga jangan dipotong. Dibiarkan. Selepas sembelih lah kalau nak potong rambut, nak potong kuku pun. Hari besok lah. Besok mula masuk kan? Malam ni nak potong kuku sekarang. Bukan sekarang ni, lepas haji lah. Lagi sekarang tobat. Nak potong rambut pun maknanya hari ni lah, hari lah kan? Sebelum maghrib, maknanya bagi orang yang nak terlibat. Bagi orang yang pegang tali sembelih, yang tak masuk join, share yang bahagian 7 orang tu, yang tu tak terlibat, maka dia sunat, dia tahan diri, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kadang-kadang hadis yang saya baca ni banyak juga orang silap faham. Banyak orang tanya saya, maknanya tak boleh gunting lah ya, kuku kambing dan juga rambut kambing. Saya kata itu bukan berkaitan dengan kambing, dengan lembu. Kita yang nak buat korban tu tak boleh potong kuku, tak ada kaitan dengan binatang. Dia duk kata, dia faham macam tu. Dia kata tak boleh potong kuku kambing bila dah masuk 1 bulan Zulhijjah.
Memang kuku kambing kita tak potong, rambut kambing kita tak potong. Dia faham macam tu ada juga. Sebenarnya untuk kita yang terlibat di dalam korban tu. Sunat. Sebab apa? Nabi ajar macam tu. Ada pun orang kata kuku-kuku tu akan masuk dalam syurga sekali kan. Rambut itu sesuatu andaian lah. Nabi kata macam tu, kita ikut je. Nabi tidak perincikan sebab apa kena potong kuku. Itu sebahagian daripada bentuk pantang larang bagi orang-orang yang terlibat di dalam nak melaksanakan ibadah korban. Wallahu alam, aqulu qali hadza wastaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.